dengan orang kata apa, kontroversi melibatkan YB ni. Tiba-tiba pula sekarang ni yang jauh di United Kingdom pula petik nama YB. Dan video tu disaksikan lebih 21,000 orang lah. Siapa ni? Raja Petra. Kenal ke? Okey, apa yang dia kata tu Haji? Tiba-tiba dia kata YB Khalid Samad pula untuk mencadangkan supaya diadakan debat antara Pakatan Harapan dengan BN katanya, dan tak perlu benda tu, dan Anwar Ibrahim sepatutnya yang debat perlu dicadangkan antara Anwar dengan Tuan Guru Haji Adi kan. Konteks cerita pasal negara lah ni, hal-hal judi ni pun menarik nanti kita nak cerita tu. Jadi ada yang tak settle ni YB dengan dia. Dengan dia. Yelah, saya pun tak tahu. Saya pun ni musim sejuk kan. Minta maaf lah. Saya pun tak tahu bila dia buat video tu dia dalam keadaan yang sober ataupun dalam keadaan mabuk. Maaf lah. Tapi cakap-cakap dia yang mana yang saya difahamkan, dia kata debat di antara Anwar dengan pimpinan BN. Saya tak cakap pasal debat antara Anwar dengan pimpinan BN. Saya kata debat di antara calon-calon Ketua Menteri. Tak pernah saya. Ni pasal pilihan raya negeri Melaka. Bukan pilihan raya peringkat Malaysia. Bukan nasional. Lalu kenapa pula nak suruh Anwar debat dengan Ismail Sabri ke Haji Hadi ke? Ni calon Ketua Menteri. Saya tahulah bahawa siapa tadi, Raja Petra tu, dia pun tahu bahawa Perikatan Nasional pun tak tahu siapa calon Ketua Menteri, Barisan Nasional pun tak tentu arah tentang soal calon Ketua Menteri. So saya rasa kalau dia orang nak nyatakan, saya difahamkanlah, nak sebut bahawa Rauf sebagai calon Ketua Menteri bagi Barisan Nasional, rakyat Melaka akan tolak. So dia masih berselindung di sebalik Sulaiman katanya lah. Kita tak tahu sangat, kita bukan orang Melaka kan. Tapi inilah yang apa yang kita dengar. Tapi kita nampak peranan Rauf memang ke depan dalam soal nak bubarkan DON. Dia yang tulis kepada TYT dan sebagainya. Sulaiman ni masa tu dia tak macam seolah-olah tak berperanan, undecided, tak tahu apa nak buat dan sebagainya. Rauf lah yang main peranan yang utama. Betul lah. Itulah antaranya, antara isu-isu ataupun konflik yang berlaku yang memang orang Melaka pun faham. Cuma YB itulah dalam kerancakan pilihan raya ni ialah dalam kita dah masuk fasa kempen seterusnya, tak ada parti yang mengatakan dia tak dapat sokongan. Yang parti ini kata dia 17 confirm, 14 confirm, dan bebas pun kata dia akan confirm menang. Confirm juga, semua confirm. Dan ini satu menarik, apatah lagi apabila isu di Kedah, tak tahulah ada relate ataupun ada kaitan ke Melaka ni, apabila Menteri Besar Kedah yang katanya mengharamkan judi di Kedah itu, dan sepatutnya negeri lain kena ikut. Dia sebut nama Penang, Pulau Pinang kan, patut Selangor pun kena buat gitu. Dan akhirnya yang mereka dulu ni duduk dalam gua keluar, dia rasa ini ada satu isu yang bagus, memberikan satu orang kata semangat diorang untuk kempen di Melaka ni. Hakikatnya macam mana YB lihat isu ni sebenarnya? Okey, dia sebenarnya kerajaan yang PAS terlibat bersama di peringkat nasional telah menambahkan giliran jumlah cabutan nombor daripada 8 hingga 22. Itulah. Dia tu peringkat nasional, maknanya yang diberikan lesen, diberikan kebenaran untuk nak buat judi dan sebagainya, dia tambah daripada 8 naik balik kepada 22. 82 pun dulu Pakatan Harapan. Dulu asalnya pun memang 22. Tapi bila Pakatan Harapan ambil alih, kita kurangkan kepada 8. Lepas tu bila dia ambil alih, dia naikkan balik ke 22. Itulah. So maknanya jumlah cabutan nombor ni dan sebagainya ditambah. Tapi bila dekat nak pilihan raya Melaka, dia nak tunjuk bahawa bila dia dah kena serang teruk, dia nak tunjuk dia Islamik, maka apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan negeri ialah diarahkan pihak berkuasa tempatan, jangan beri lesen kepada kedai-kedai judi. Ni yang menjadi satu kepelikan orang yang bukan Islam. Dia jadi pening lah. Dia kata kamu tambah nombor jumlah cabutan, tapi lepas tu kamu tak nak beri lesen untuk kedai. Lesen kedai memang di bawah kerajaan negeri. So bila benda ni berlaku, memang orang bukan Islam dia rasa bahawa kita ni, kerajaan ni nak paksa akhlak Islam ke atas yang bukan Islam.
Ya, kerana apa? Kerana kalau orang Islam ada kedai judi, orang Islam masuk boleh kena tangkap. Ya, maka masalah orang Islam berjudi ada undang-undangnya. Lalu yang bila dia tutup ataupun dia halang kedai judi itu beroperasi untuk mendapatkan lesen dan sebagainya, maka mereka kata bahawa sasarannya adalah orang bukan Islam. Sedangkan orang bukan Islam ada hak mereka. Ya, kenapa kamu nak paksakan akhlak Islam ke atas yang bukan Islam? Ni yang DAP parti, bukan sekadar DAP, MCA, Gerakan, semua membantah tindakan PAS. Tapi PAS ni dia tak kisah. Ya, kerana dia punya pendekatan bab dakwah Islam ni pendekatan bukannya seperti mana almarhum Tok Guru Ni Aziz, almarhum Ustaz Fadil Muhammad Noor dan sebagainya. Dia ketuanan Melayu, ketuanan Islam. Ya, dia tak kisah. Ya, awak cakap apalah tapi kita nak begini. Ni yang merosakkan imej Islam. Ni yang orang kata Islam ni keras. Dia tak faham, ya. Tapi kalau cara PH buat dulu, kita kurangkan nombor jumlah cabutan nombor. Kan? Jadi hanya 8. Lalu ini pendekatan yang bagi saya lah, fahaman saya adalah lebih berhikmah dan lebih sesuai dan selari dengan pendekatan Islam itu sendiri. Betul. Ya, kerana kalau kita tengok macam zaman Nabi SAW kan, cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak pada orang Islam, ya, bukan pada orang bukan Islam, ya. Pada orang Islam, ya, iaitu pada mulanya diberikan peringatan jangan kamu semayang dalam keadaan kamu ni mabuk. Lepas tu dikatakan bahawa minum arak ni adalah satu kesalahan yang buruk, ya. Ada kebaikan tapi lebih banyak keburukan padanya, ya. Lalu berperingkat-peringkat, akhirnya barulah diharamkan. Ya, begitu juga dengan soal kita ni, bila kita nak mentadbir negara, kita kena fikir, ya, pendekatan yang lebih berhikmah, supaya orang pun tak nampak Islam ni macam keras sangat. Dia nak paksa orang bukan Islam pula. Ya, sedangkan bagi mereka ada orang kata agama mana yang benarkan judi. Saya kata saya tak tahu. Saya tahu agama Islam je, tu yang agama saya. Yang agama yang bukan Islam tu kan tanya dia orang lah. Kan? Lalu kalau bagi dia orang kata tak apa, walaupun ianya tidak digalakkan ke apa ke, tapi dibenarkan. Itu pulang pada dia lah. Apa kita nak campur? Kita pula nak ajar dia agama dia. Itulah. Kan? Lalu inilah yang saya rasa pendekatan yang dilakukan ini memang merosakkan imej Islam. Ya, kerana ni dia kata ala Taliban. Ya, ni yang saya ingat, kalau tak silap saya, Raja Petra tu, yang kawan Saiful ni, yang dekat UK tu, dia pun kata kita kena bahas, ya, negara Malaysia ni negara sekular ke, negara Islam ke, ya. Saya kata apa kamu nak bahas benda macam tu? Ni semantik, ni nama, ni kalimat, ya, perkataan, ya. Yang penting kita tengok perlembagaan. Sebenarnya masing-masing bolehlah tengok kepada perlembagaan, ikut perlembagaan ni lah, kan. Lalu kalau kita nak jadi satu negara yang ditadbir mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena kempen lah. Kita kena dapatkan sokongan lah. Kita kena tunjuk akhlak yang baik lah. Janganlah kita tunjuk kita keras. Ya? Bila kita keras, orang takut. Kan? Semua jadi takut, ya? Kerana dia tak faham, awak paksa. Ini bukan kaedah dakwah. Kita nak tunjuk benda kebaikannya. Lepas tu kita pujuk, kita hujah, dan sebagainya. Dapat persetujuan. Kalau tak atas dasar agama sekalipun, okeylah, atas dasar sosial, atas dasar moral, kita bahaslah, kita panggillah semua pihak-pihak yang dikatakan sebagai stakeholders yang berkepentingan, dan kita bincang bersama. Masalah judi ni teruk timbulkan masalah tu sebab kita kurangkan daripada 22 jadi 8. So berperingkat-peringkat. Tapi kalau kamu tutup kedai, tapi benarkan sampai 22 kali cabutan, orang masih boleh berjudi online. Itulah tu. Ni semua tindakan politik lah, untuk Melaka. Betul. Ni nak tunjuk, PAS ni Islamik, orang lain semua tak Islamik. Kalau Islamik sangat, kenapa kamu sokong yang jadi 22 kali cabutan? Yang itu diam pula masa tu, kan? Diam. Dia kata dia tak setuju, tapi awak duduk dalam kerajaan itu. Kan? So inilah, saya rasa diorang ni dia dah hilang dia punya pemahaman tentang fiqh aulawiyat, ya, apa yang keutamaan. Yang penting bagi kita nak tunjuk Islam ni apa nak kata, dia bermusyawarah.
Dia hormat yang bukan Islam. Betul, betul. Ya, dia tak ambil tindakan sesuka hati. Ya, hari ni kata okey stop. Ya. Lalu yang mana yang peniaga-peniaga yang dah sewa kedai dan sebagainya, dia tanya, apa kami nak buat? Dia kata awak carilah perniagaan baru. Macam langsung tak apa ni? Tak ada hikmah. Tak ada hikmah langsung. Hikmah ni pun apatah lagi yang baru-baru ni pun satu isu juga apabila wartawan bertanya pada Menteri Agama kan. Tiba-tiba kata you Malay persoalkan Malaysia kan. Lepas tu persoalan cakap Melayu lah. YB pun saya rasa kalau kena dapat soalan-soalan provokasi tu biasa kan. Dan akhirnya jawab tu dia kata apa? Soal awak pula dia kata. Kalau awak suami berjudi. Dan itulah hikmah tu hilang. Dia hakikatnya kalau kaki judi ni awak tutup semua premis pun dia masih berjudi juga. Kan? Awak tak selesaikan masalah kaki judi ataupun bukan kaki judi dengan tidak mengeluarkan lesen untuk premis. Ya, ini soal pemahaman, ini soal kesedaran. Inilah yang kita nak usahakan, ya, nak hilangkan budaya itu. Dia awak anjurkan pula pergi ke Penang lah kalau nak berjudi. Anjurkan pergi ke Penang pula. Itulah maksudnya. Ada dua. Nak memburukkan je. Tak sebut pula ke Perak. Pergilah Perak ke, pergilah Penang ke, Pahang ke. Dia Genting Highland kan kat Pahang. Tak sebut pula. Tak sebut pula. Tapi itulah dia kata dia jenis yang nak sakitkan hati orang. Sampai wartawan pun awak nak redik. Lebih kurang lah nak bully dan sebagainya. Sangat memalukan lah. Itulah WB. Saya nampak kerancakan kempen sekarang ini memang ini satu lumrah dan mungkin rakyat akan boleh menilai lah. Ada kempen ni kempen bagaimana yang akan diterima.